pertama sekali, kita masuk kepada sejarah permainan petang. Sejarah awal petang. Sebelum itu, petang ialah sejenis sukan yang telah berkembang berabad-abad lamanya dan dimainkan berbagai cara dan gaya. Sejarah sukan petang dikesan kewujudannya semenjak tahun 9000 sebelum Masihi apabila satu set bola batu ditemui di Turki. Satu set bola juga dijumpai di makam orang-orang Mesir pada tahun 7000 sebelum Masihi. Di zaman purba, sukan ini dimainkan oleh orang-orang Rom dan Greek. Petang juga ditanggapi bahawa orang-orang Rom merupakan orang pertama yang membawa sukan petang ke Marseilles, Perancis kira-kira 2600 tahun dahulu. Petang ialah jenis sukan yang dimainkan di tempat yang lapang dan dibangunkan sejak berkurun dahulu. Seterusnya, petang di Asia. Thailand mendahului negara-negara lain. Negara Thailand adalah negara di Asia yang pertama dan yang ke-17 di dunia yang menjadi ahli persekutuan sukan petang antarabangsa yang kini dikenali sebagai The International Federation of Petang Eju Provincial. Negara jiran Malaysia yang juga bermain sukan petang ini adalah seperti Vietnam, Cambodia, Republik Laos, Myanmar, Jepun, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Hong Kong. Kita beralih kepada petang di Malaysia. Sukan petang diperkenalkan di negara Malaysia pada tahun 1987 oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk berkhidmat sebagai satu acara sukan untuk orang kurang upaya. Pada pertengahan tahun 1989, YM Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz yang dipertua angkasa adalah untuk memperkenalkan sukan ini kepada koperasi di Malaysia. Selepas beberapa bulan diperkenalkan, sukan petang telah dirasmikan sebagai salah satu acara sukan negara. Upacara perasmian telah dilakukan oleh Menteri Belia dan Sukan pada masa itu iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak pada tanggal 22 Mac 1990 bertempat di Jalan Padang Timur, Petaling Jaya. Seterusnya, individu yang membawa sukan petang ke Malaysia menerusi angkasa YM Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz mengadakan demonstrasi permainan petang di seluruh negara dari semasa ke semasa atas permohonan persatuan-persatuan sukan, kelab atau rekreasi. Beliau juga mengadakan kursus khas permainan dan peraturan-peraturan petang. Kursus ini dibiayai sepenuhnya oleh angkasa iaitu kos jurulatih, kos alat tulis, peruntukan makan sebanyak RM10 setiap peserta yang menyertainya. Kursus permainan petang ini telah diadakan salah satu modul pendidikan angkasa secara rasmi sejak tahun 1998. Beliau sempat menganjurkan kejohanan petang antara koperasi peringkat negeri dan peringkat kebangsaan sempena perayaan Hari Koperasi Antarabangsa setiap tahun. Pertandingan ini telah dimulakan sejak tahun 1990 lagi. Beliau juga mengambil bahagian dalam pertandingan petang antarabangsa, khasnya jemputan Singapura setiap tahun. Seterusnya, saya akan membentangkan peralatan permainan petang. Apakah peralatan yang diperlukan untuk bermain sukan petang ini? Baiklah, berikut merupakan peralatan permainan petang iaitu bol,
jack, alat pengukur jarak, kain atau tuala kecil, beg, dan yang terakhir adalah gelong. Peralatan yang pertama adalah bol. Apa itu bol? Bol merupakan sebuah bola yang berbentuk bulat. Bol diperbuat daripada logam dan berongga di bahagian dalamnya. Bol ataupun bola ini mempunyai garis pusat antara 70.5 mm hingga 80 mm dan berat bola ini antara 650 gram sehingga 800 gram. Di samping itu juga, bol ini mempunyai jenamanya yang tertentu, angka penunjuk berat dan juga nombor siri yang tertera padanya. Buat pengetahuan semua, bol yang digunakan di dalam mana-mana pertandingan mestilah telah diluluskan oleh Badan Antarabangsa ataupun Persekutuan Petang Kebangsaan. Alatan yang kedua adalah jack. Apa pula jack? Jack juga merupakan sebuah bola yang berbentuk bulat. Tetapi berbezanya dengan bol, jack ini diperbuat daripada kayu keras. Jack ini juga mempunyai garis pusat antara 25 mm hingga 35 mm. Bola jack ini juga boleh diwarnakan, tetapi mestilah boleh dilihat dengan jelas di atas permukaan gelanggang seperti berwarna oranye, kuning dan lain-lain lagi. Peralatan permainan petang yang ketiga adalah alat pengukur jarak. Alat pengukur jarak juga meliputi alat-alat lain seperti tape measure, telescopic measure, kaliper dan lain-lain lagi. Peralatan ini juga penting bagi setiap pemain untuk mereka mengukur jarak bol mana yang terdekat dengan jack. Peralatan yang seterusnya adalah kain atau tuala kecil. Apa kegunaan kain atau tuala kecil ini? Kain ini digunakan untuk membersih bol semasa pertandingan dijalankan. Kain ini digunakan apabila terdapat kotoran tanah atau batu-batu kecil yang melekat di permukaan bol. Kotoran ini mampu memberi kesukaran untuk bol meluru ke arah jack. Peralatan yang kelima adalah beg. Setiap pemain sangat digalakkan untuk mempunyai beg yang tersendiri, dan beg tersebut mestilah mempunyai saiz yang sesuai untuk mengisi dan membawa peralatan petang. Peralatan yang terakhir adalah gelong. Gelong merupakan tempat atau penanda untuk pemain membuat lontaran bol ke arah jack. Pemain mestilah berdiri di dalam gelong untuk membuat lontaran dan tidak dibenarkan sama sekali melakukan lontaran di luar gelong, kerana gelong merupakan penanda untuk mereka melakukan lontaran. Teknik-teknik shooting dan pointing. Berikut merupakan teknik-teknik pointing yang terdapat di dalam permainan petang. Yang pertama ialah rolling atau lebih dikenali sebagai teknik leret. Kemahiran leret melibatkan lambungan bola yang lebih kurang 3 meter dari bulatan lontaran. Bola akan bergolek di atas tanah sehingga ia berhenti di kawasan yang sesuai untuk memperoleh mata. Teknik yang kedua ialah half lob. Half lob ialah melibatkan lontaran bola yang tinggi dalam keadaan melengkung tajam. Bola akan jatuh antara separuh jalan dari bulatan dan berhenti di kawasan yang sesuai untuk mendapatkan mata.
Ini ialah cara yang biasa digunakan untuk mendapatkan mata. Apabila kita melambung bola dengan lebih tinggi, bola akan bergolek dengan jarak yang dekat selepas bola mendarat. Yang ketiga ialah full lob. Full lob ialah melibatkan lontaran bola yang sangat tinggi ke udara. Bola akan jatuh secara menegak, lebih kurang 2 meter dari kawasan yang sesuai untuk mendapatkan mata. Ini ialah lontaran yang sukar dan memerlukan mata yang tajam dan kawalan yang baik. Seterusnya, teknik shooting. Teknik yang pertama ialah rolling, di mana bola akan dilempar sedikit lebih jauh daripada bola pihak lawan dan bola tersebut akan bergolek mengenai bola pihak lawan. Teknik yang kedua ialah teknik half lob, di mana bola yang dilempar akan jatuh sebelum mengenai bola pihak lawan. Teknik yang ketiga pula ialah teknik full lob, di mana bola yang dilempar mengenai tepat pada bola pihak lawan. Seterusnya, kita akan melihat beberapa video montaj teknik pointing dan shooting. Diharapkan dengan melihat video ini, anda akan lebih memahami tentang teknik pointing dan shooting. Seterusnya adalah peraturan permainan petang. Peraturan yang pertama adalah peraturan am, yang mana dalam peraturan am ini terdapat 4 artikel. Artikel yang pertama adalah komposisi pasukan. Artikel yang kedua pula adalah syarat-syarat bola yang diluluskan. Artikel yang ketiga, jet yang diluluskan. Dan yang terakhir, artikel 4 iaitu lesen. Dalam artikel pertama, terdapat 3 komposisi pasukan. Yang pertama adalah 3 pemain, yang mana 3 pemain melawan 3 pemain, iaitu 3 daripada pihak kumpulan dan 3 daripada pihak lawan. Bagi komposisi kedua pula iaitu 2 pemain, yang mana 2 pemain melawan 2 pemain iaitu beregu atau double. 2 pemain daripada pihak kumpulan dan 2 pemain daripada pihak lawan. Komposisi yang terakhir adalah seorang pemain, iaitu perseorangan atau single, yang mana 2 orang pemain sahaja dalam satu pertandingan, iaitu 1 pemain dari pihak kumpulan dan 1 pemain dari pihak lawan. Artikel yang kedua pula iaitu kriteria bola yang diluluskan. Kriteria yang pertama adalah bola mestilah diperbuat daripada logam. Yang kedua, garis pusat bola mestilah antara 7.0 cm sehingga 8.0 cm. Yang ketiga adalah berat bola mestilah antara 650 gram sehingga 800 gram. Tanda pengeluaran dan berat hendaklah tertera di atas bola dan sentiasa dapat dilihat dengan jelas. Yang terakhir adalah bola sama sekali tidak boleh dibuat sebarang bentuk pengubahsuaian ke atasnya selepas pengeluarannya disahkan oleh pengeluar yang diberi kelulusan. Walau bagaimanapun, nama pemain, logo, akronim atau intial boleh diukir di atasnya. Artikel yang ketiga pula iaitu jet yang diluluskan. Jet yang digunakan adalah sejenis bola yang diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik.
mempunyai tanda pengeluar dan diperakui oleh FIPJP bahawa bahan itu boleh dan selamat digunakan serta sesuai dan memenuhi segala spesifikasi. Yang kedua, garis pusatnya mestilah antara 25 mm sehingga 35 mm. Jet yang digunakan juga boleh diwarnakan dengan apa-apa warna yang memudahkannya dilihat. Artikel yang terakhir adalah artikel yang keempat, iaitu berkenaan dengan lesen. Lesen hendaklah mematuhi peraturan pentadbiran FIPJP. Khasnya hendaklah menunjukkan gambar ahli yang terbaru, dicop dan ditandatangani oleh ahli berkenaan. Sebelum perlawanan dimulakan, setiap pemain perlu menunjukkan permitnya. Pengadil dan pihak lawan juga boleh meminta pemain menunjukkan lesen masing-masing, kecuali jika lesen-lesen tersebut disimpan oleh pihak penganjur. Baiklah, saya akan menerangkan berkaitan dengan kelebihan permainan petong. Jadi, mesti ada yang tertanya, apakah kelebihan permainan petong ini? Antara kelebihan permainan petong ini, yang pertama, permainan ini merupakan istimewanya pasukan ini ialah dapat memenuhi konsep sukan untuk semua, di mana seorang yang tidak digunakan kelebihan dari segi fizikal, kecekasan, stamina, konsentrasi dan kewangan boleh mencuburi sukan ini, di mana lelaki, wanita, kanak-kanak, remaja, dewasa dan mereka yang berumur boleh melibatkan diri dalam sukan ini kerana mereka ni boleh bergantung dan bermain ini tanpa memerlukan apa-apa advantage atau handicap. Dan juga faktor jantina dan fizikal bukanlah menjadi satu kelebihan. Seterusnya, poin yang kedua berkaitan dengan kelebihan permainan petong ini ialah permainan petong ini merupakan satu kegiatan sukan yang dapat memenuhi konsep kecergasan seumur hidup, di mana faktor usia dan kekuatan tubuh badan bukan menjadi ukuran atau kelebihan kepada seseorang pemain. Semua peringkat umur pemain bermula daripada peringkat sekolah rendah sehinggalah masuk kepada alam remaja, belia, dewasa dan warga tua boleh menguasai sukan permainan petong ini dengan baik dan bijak. Seterusnya, permainan petong ini tidak memerlukan tempat yang tertentu untuk bermain, di mana terdapat kawasan lapang seperti di halaman rumah, di tepi pantai, di tepi padang atau di taman permainan. Seseorang boleh menjalankan aktiviti permainan petong ini. Dengan kata lain, keluasan gelanggang permainan petong ini senang untuk dicari. Baiklah, masuk kepada kelebihan yang keempat, iaitu permainan petong ini amat mudah dipelajari dengan hanya memerhati dan mengkaji orang lain bermain dan mengetahui beberapa peraturan asas, seorang itu mampu bermain petong. Hal ini kerana permainan ini tidak memerlukan pergerakan yang banyak. Di samping itu juga, permainan ini dilakukan dalam gelanggang yang kecil berukuran 15 meter kali 4 meter minimum dan tiada had masa ditentukan untuk menghabiskan permainan ini. Seterusnya, kelebihan yang seterusnya ialah permainan petong ini tidak memerlukan pakaian yang khas untuk bermain, asalkan pakaian yang digunakan itu ringan dan dapat memudahkan pergerakan pemain dan juga bersopan. Seterusnya, komposisi permainan petang. Pertama sekali, penentuan memulakan permainan. Permainan boleh dimulakan dengan melambung shilling untuk menentukan permainan atau pasukan yang akan melontar jet. Sebagai contoh, pemain pasukan biru menang lambungan shilling dan mereka akan memulakan permainan. Semasa memulakan permainan, pemain daripada pasukan biru akan melakar bulatan di dalam gelanggang.
Pemain akan melontar jack dengan jarak 6 hingga 10 meter daripada bulatan itu. Semasa melontar jack atau balls, kedua-dua kaki mesti berada dalam bulatan tanpa mengangkat kedua-dua kaki sehingga balls pemain menyentuh gelanggang. Lontaran bola pertama, pasukan biru akan melontar bola pertama ke arah jack seberapa dekat yang boleh. Pemain pertama daripada pasukan merah pula masuk ke dalam bulatan untuk membuat lontaran balls ke arah jack untuk cuba mengatasi pasukan lawan. Pemain melontar bola secara pointing mengikut skill untuk mendekatkan balls mereka dengan jack berbanding pihak lawan. Seterusnya, kaedah memukul ataupun shoots balls pihak lawan yang berada dekat jack supaya beredar jauh dari jack. Jika tidak berjaya, pemain pasukan merah akan memainkan bola lagi sehingga kedudukan berubah dan selagi bola masih ada. Setelah habis bola untuk dimainkan, pasukan lawan pula mengambil tempat untuk mengutip seberapa banyak mata sehingga habis ataupun end. Jika berjaya, sekiranya pasukan merah berjaya mengubah kedudukan, pasukan biru pula akan membuat lontaran. Bagi penentuan mata pula, pasukan akan mendapat mata berdasarkan bilangan bola pasukannya berada dekat jack berbanding pasukan lawan. Sebagai contoh, dalam gambar rajah di bawah, pasukan biru mendapat 3 mata. Pasukan yang menang end tersebut akan melakar bulatan bagi memulakan permainan. Akhir sekali, akhir permainan pemenang, pasukan yang dahulu mendapat 13 mata adalah dikira sebagai pemenang.